Ini kita sambung lagi tentang cara menjawab soalan kertas 2 bagi soalan nombor 4. Bagaimana kita tahu soalan nombor 4? Soalan-soalan yang ditanya dalam soalan nombor 4 ialah berdasarkan kepada tajuk ekonomi Islam tingkatan 5. Bab 1 tingkatan 5 ekonomi Islam. Dalam bab ni, bab ekonomi Islam ni ada 4 tajuk, iaitu Islam dan harta, Islam dan hak milik, Islam dan pekerjaan, falsafah dan sistem muamalah Islam. Tengok secara lebih detail. Kita ada Islam dan harta, memperoleh dan membelanjakan harta, Islam mengiktiraf hak milik dan larangan mencubai harta. Islam dan harta ini, dalam bab ni pelajar kena tahu, pertama kena tahu pengertian. Bagaimana kita tahu, kita telah maklum bahawa soalan aras kesukaran soalan bagi soalan tasawuf Islam ni ada 3 aras, iaitu aras rendah, sederhana dan aras tinggi. Untuk soalan aras rendah, kita ada lebih kurang 50% soalan aras rendah. Soalan aras sederhana pula ialah 30% dan soalan aras 20% sahaja. Jadi dalam tajuk Islam dan harta ni, pertama pelajar mesti mengetahui pengertian harta. Apakah yang dimaksudkan dengan harta? Harta amanah Allah, mencari harta secara halal, cara pengurusan harta, konsep harta menurut Islam, ujian terhadap pemilik harta, kebaikan dan keburukan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. Jadi antara tajuk yang terdapat dalam Islam dan harta. Seterusnya, memperoleh dan membelanjakan harta. Kita ada tuntutan mencari harta, harta yang halal dan haram, langkah memperolehi harta secara halal dan cara memperolehi harta secara halal dan haram, kesan memperolehi harta secara halal dan haram, tuntutan membelanjakan harta, cara membelanjakan harta dan kepentingan harta kepada pembangunan negara. Dan biasanya sentiasa ada soalan dalam tajuk ni. Jadi pelajar kena alert, kena ambil perhatian. Seterusnya, hak milik dalam Islam. Hak milik dalam Islam, pengertian hak milik, kepentingan hak milik, konsep pemilikan harta, peraturan dalam pemilikan harta, sebab diberi hak milik, peranan harta, batasan hak milik, kesan ketiadaan hak milik, golongan tidak layak menguruskan harta. Kita ada orang safih, kita ada kanak-kanak. Ini golongan yang tak dapat menguruskan harta sendiri. Kemudian seterusnya, larangan mencubai harta. Pengertian mencuba dan merosakkan harta, bentuk pencuba harta, keburukan pencuba harta. Larangan mencubai harta. Kita ada pengertian mencuba dan merosakkan harta, bentuk pencuba harta, keburukan pencuba harta, punca pencuba harta, larangan pencerobohan harta, langkah membendung pencerobohan harta dan implikasi larangan pencerobohan harta. Ini antara tajuk. Kita ada lagi tajuk dia. Kemudian seterusnya, Islam dan pekerjaan. Islam dan pekerjaan, kita ada pengertian pekerjaan, tuntutan bekerja, kebaikan bekerja, matlamat bekerja, pekerjaan yang digalakkan dalam Islam, kesan pekerjaan yang halal dan haram, kepentingan bekerja kepada pembangunan negara dan implikasi kehidupan tanpa pekerjaan. Ini Islam dan pekerjaan. Tajuk seterusnya, bekerja kerana Allah, pengertian bekerja kerana Allah, bekerja sebagai amanah Allah, syarat pekerjaan menjadi ibadat, etika kerja Islam, langkah meningkatkan kualiti kerja dan kelebihan bekerja kerana Allah. Seterusnya, falsafah dan sistem muamalah Islam. Kita ada pengertian muamalah, mazhamat sistem muamalah Islam, ciri-ciri muamalah Islam, etika muamalah Islam, keistimewaan muamalah Islam, syarat sah muamalah secara am, muamalah yang tidak sah menurut Islam dan konsep ta'awun. Seterusnya, kepentingan muamalah, kepentingan dan tujuan muamalah Islam, keperluan muamalah Islam, kesan pengabaian muamalah Islam, pembezaan antara sistem muamalah Islam dengan konvensional dan kesan muamalah dalam meningkatkan kualiti hidup. Seterusnya,
Ekonomi Islam lagi, jenis-jenis muamalah Islam. Kita ada wadiah, mudarabah, musyarakah, murabahah, ar-rahnu, ijarah, baik pertama ajir dan takaful. Kita ada 2, 4, 6, 8. Kita ada 8 jenis muamalah dalam Islam. Kemudian kesan kepelbagaian jenis muamalah, keperluan kepelbagaian jenis muamalah, persamaan dan perbezaan antara jenis muamalah tersebut, keburukan tidak bermuamalah secara Islam dan langkah bermuamalah secara Islam. Ini tajuk dia, tajuk yang kita belajar dalam bab ekonomi Islam tingkatan 5. Seterusnya kita tengok soalan yang ditanya dalam bab ini. Kita tengok soalan nombor 4 tahun 2016. Soalan nombor 4 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 soalan. Okay, soalan 4A1 ni kita tengok. Ini soalan arah rendah. Ini pun soalan arah rendah. Dia ada 2 ni soalan arah rendah. Ini pun soalan arah rendah juga sebab ada bilangan jawapan yang dikenaki. Ini pun soalan arah rendah. Yang D pun soalan arah rendah. E pun soalan arah rendah. Dan yang ini soalan arah tinggi sebab tak ada bilangan jawapan dikendaki, tapi markahnya ada 2 markah sahaja. Sebenarnya kita tengok soalan ni, kita cari kata kunci dia. 2 bentuk pencerobohan harta. Dia nak pencerobohan harta sini menurut Islam. Pertama, 2 markah saja. 2 markah maksudnya jawapannya adalah isi-isi sahaja, 2 isi. Pertama, mendapat harta secara zalim. Mendapatkan harta secara zalim. Yang kedua, mendapatkan harta mengambil hak orang lain seperti mencuri. Zalim ini seperti mencuri harta. Kemudian 2 bentuk keburukan pencerobohan harta terhadap individu. Fokus soalan ini adalah kepada individu. Jadi jawapan kita mesti merujuk kepada individu. Jadi angka kita pertama mendapat dosa ataupun dimurkai oleh Allah. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Ini 4 markah. Isi dan huraian. Soalan B, 2 sebab generasi masa kini lebih berminat untuk bekerja makan gaji berbanding dengan kerja sendiri. Soalan ni pelajar-pelajar boleh menjawab dengan menjelaskan tentang kebaikan makan gaji. Pertama, pendapatannya tetap. Kedua, banyak ganjaran ataupun keistimewaan yang disediakan oleh para majikan. Contohnya cuti dan faedah perubatan dan sebagainya. 4 markah isi huraian. C, terangkan 2 etika kerja Islam yang dapat memenuhi syarat-syarat suatu pekerjaan menjadi ibadat. Di soalan ni dia nak etika kerja Islam. Yang paling utama sekali ialah bekerja dengan ikhlas kerana Allah. Ini 4 markah. Pertama, bekerja dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan amanah. Yang ketiga, mengikut arahan ketua. Seterusnya, nyatakan 2 syarat sah. Dia nak syarat sah secara am menurut Islam. Syarat sah muamalah secara Islam. 2 markah saja ni. Ini nak isi sahaja. Pertama, syarat sah pertama mestilah dipersetujui antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barangan yang hendak dijual itu mestilah barangan yang halal. Encik Zaki, soalan D. Soalan E. Encik Zaki telah menjual sebuah motosikal kepada Encik Yunus dengan harga RM4,000 Malaysia, termasuk keuntungannya. Keduanya bersetuju pembayaran secara ansur-ansur
dalam masa 24 bulan. Namakan dua jenis muamalah yang diamalkan dalam situasi di atas. Pertama, dua markah juga ni. Maknanya isi sahaja. Pertama, jual beli. Okay. Yang kedua, bai' bitaman ajil. Yang ketiga, murabahah. Murabahah. Okay, ada tiga sini, murabahah. Pertama, al-bai' ataupun jual beli. Yang kedua, bai' bitaman ajil. Yang ketiga, murabahah. Pada pendapat anda, mengapa jenis muamalah tersebut menjadi pilihan mereka? Pertama sekali, dua markah juga. Okay, pertama, jenis muamalah tersebut dipilih kerana bebas daripada unsur-unsur riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bebas daripada unsur riba dan penindasan. Ini soalan tahun 2016. Kita tengok soalan 2017. Di dalam buku stok A ni, untuk harta, saya dah buat nota ringkas mengenai dengan harta. Tengok muka surat 16. Konsep harta menurut Islam, mazuha. M untuk milik mutlak Allah, A untuk amanah, Z untuk zakat, U untuk ujian, H untuk halal dan A untuk adil. Sebab harta amanah Allah, ini jenis yang kedua. Agar manusia menguruskan harta dengan sebaik mungkin. Menguruskan harta dengan sebaik mungkin, tidak melakukan pembaziran, supaya manusia sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga. Yang keempat, supaya manusia tidak terlalu sombong dengan harta yang dimilikinya. Okay, ada 4 isi sini. Sebab harta amanah Allah. Seterusnya, langkah memperoleh harta hal. Pertama, pekerjaan itu halal. Yang kedua, akhlak mulia sentiasa dijaga. Yang ketiga, bekerja dengan ikhlas. Yang keempat, sentiasa melakukan ibadah. Tidak meninggalkan ibadah semasa bekerja. Kepentingan harta kepada pembangunan negara. Pertama, harta dapat dijadikan modal untuk memajukan sektor. Yang kedua, kepentingan harta untuk pembangunan negara untuk memajukan sektor ekonomi. Yang ketiga, dengan harta dapat meningkatkan taraf pendidikan sesebuah masyarakat. Kepentingan hak milik. Pertama, mendorong manusia supaya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan mereka untuk mendapatkan harta. Dan ketiga, dapat menggunakan harta mengikut keinginan sendiri. Seterusnya, konsep pemilikan harta atau perkara pemilikan harta. Pertama, harta mestilah diperolehi secara halal. Yang kedua, harta diperolehi bukan melalui kekerasan dan penindasan. Dan harta awam tidak boleh menjadi hak milik peribadi. Sesuanya, peraturan pemilikan harta. Harta mestilah dibelanjakan secara berhemah. Yang pertama. Yang kedua, harta mestilah dikeluarkan zakat bagi cukup syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, harta mestilah dikembangkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Ini peraturan pemilikan harta. Seterusnya, peranan harta. Pertama, harta sebagai alat untuk beribadat. Yang kedua, sebagai alat untuk rapatkan hubungan sesama manusia. Yang ketiga, alat untuk menambahkan ilmu. Dan keempat, alat untuk menikmati keselesaan hidup. Itu peranan harta kepada manusia. Seterusnya, perkara-perkara yang boleh merosakkan harta. NKBMM. Pertama, membazir. K yang kedua ialah kedekut dalam menjaga harta. B ialah membekukan harta daripada digunakan. M, menggunakan harta kepada maksiat. M yang kedua, merosakkan kemudahan awam. Okay, ini perkara-perkara yang boleh merosakkan harta. Seterusnya, ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam. Pertama, pekerjaan yang halal. Yang kedua, pekerjaan yang tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri. Dan yang keempat, pekerjaan yang tidak melalaikan daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, cara melaksanakan amanah Allah melalui pekerjaan. Pertama, melalui pekerjaan mengikut kepakaran masing-masing. Yang kedua, melakukan pendidikan dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang ketiga, cara melaksanakan amanah Allah ialah melalui ibadat ialah dengan mencipta peralatan baru. Seterusnya, pekerjaan menjadi ibadat. Pertama, pekerjaan yang halal. Yang kedua, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Yang ketiga, tidak melalaikan daripada mengingati Allah. Ini syarat pekerjaan menjadi ibadat. Seterusnya, etika kerja Islam, kita ada miyat. M yang pertama, mematuhi arahan ketua. Yang kedua, I, ikhlas semasa melakukan ibadat pekerjaan. A, amanah dalam melakukan pekerjaan. T, yang pertama, tekun dan bersungguh-sungguh semasa bekerja. Dan T yang keseterusnya ialah meningkatkan produktiviti
berkualiti. Contohnya etika muamalah Islam, rati kita ada. Pertama, R untuk rajin dan berusaha dengan bersungguh-sungguh masa bekerja. A untuk amanah, T untuk tekun ketika bekerja, dan I ialah ikhlas dalam pekerjaan. Ini etika kerja Islam, ini etika muamalah Islam. Lebih kurang sama, benda yang sama. Seterusnya ciri muamalah Islam. Pertama, adil kepada semua pihak. Kedua, saling reda meredai. Yang ketiga, mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Yang keempat, tidak membebankan sesiapa. Dan yang kelima, tiada penipuan. Tiada penipuan dalam muamalah Islam. Seterusnya, syarat sah bermuamalah secara am. Pertama, setuju dengan transaksi yang dijalankan oleh kedua-dua pihak. Ada persetujuan. Yang kedua belah pihak, penjual dan pembeli mestilah sempurna akalnya, waras. Yang ketiga, tiada penipuan dalam urusan jual beli. Yang keempat, harta yang dijual tu, barang yang dijual tu mestilah milik sah penjual. Tajuk seterusnya, kepentingan dan tujuan muamalah Islam. Pertama, agar manusia saling berhubung antara satu sama lain. Yang kedua, supaya manusia dapat mengenali antara satu sama lain. Yang ketiga, supaya berlaku tolong-menolong. Dan keempat, dapat menikmati kurniaan Allah secara adil dan bersama. Itu kepentingan ataupun tujuan muamalah Islam. Seterusnya, kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti hidup manusia. Pertama, mendapat keredaan Allah. Yang kedua, dapat menjamin keharmonian hidup manusia. Yang ketiga, dapat menegakkan keadilan kepada semua pihak. Yang keempat, dapat membangunkan tamadun manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, jenis muamalah Islam kita ada 8. 3M, R, I, B, T, W. M yang pertama, murabahah. Kemudian mudarabah. Seterusnya, musyarakah. R, ar-rahnu. I untuk ijarah. B, baik bitaman adil. T, takaful. Dan W untuk wadi'ah. Ini antara tajuk-tajuk ataupun nota-nota tentang muamalah Islam yang telah saya ringkaskan. Para pelajar boleh lihat sini. Boleh download buku ni, buku skor A, Tasawuf Islam. Baca nota-nota ni, saya dah sediakan. Okey, seterusnya kita tengok soalan tahun 2017. Soalan nombor 4 tahun 2017. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 soalan. Pertama-tama kita tengok soalan ni soalan arah tinggi ataupun arah rendah. Apakah maksud hak milik dalam Islam? Ini macam soalan arah tinggi. Tapi hanya 2 markah sahaja. Butuhkan markah 2 markah sahaja. Jelaskan kepentingan hak milik kepada manusia. Kepentingan hak milik. Ini 2 markah juga rendah. Jelaskan, ini soalan arah rendah. 2 matlamat bekerja terhadap individu. 4 etika kerja dalam Islam. Dan 2 syarat sah bermuamalah secara am menurut Islam. Ini soalan sama dengan soalan tahun 2016. Ya ke tahun 2016 dah ada soalan ni. Soalan D ni. Sama soalan ni sama dengan soalan 2C. Sama dengan soalan 2016. Kemudian soalan D, Ahmad membeli sebuah kereta. Alasan Islam mengharuskan muamalah seperti di atas. Ini soalan ni sama dengan soalan 2016. Okey, soalan 2016 E2 sama dengan soalan ni. Tapi ni soalan kebat. Ni soalan arah tinggi sebab tak ada bilangan jawapan. Kita cuba buat jawapan secara ringkas. Apakah maksud harta? Dia nak maksud harta. Jadi harta ialah kurniaan Allah kepada manusia untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Kurniaan Allah, pemberian Allah kepada manusia untuk dimiliki. Contohnya rumah, kereta dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan hak milik kepada manusia. Mengapa ada hak milik? Kepentingan hak milik untuk
Dua markah juga supaya manusia dapat menguruskan ataupun membelanjakan harta tersebut dengan cara mengikut kemahuan mereka tanpa meminta keizinan daripada orang lain. Jadi amat selamat bekerja. Dua matlamat bekerja kepada individu. Pertama untuk mendapatkan harta. Yang kedua untuk menyara hidup. Okay, untuk menyara hidup mereka. Dia nak dua sini. Okay, nak dua soalan, dua jawapan. Pertama bekerja untuk mendapatkan harta untuk digunakan masa harapan. Yang kedua untuk menyara kehidupan harian. Kemudian 4 etika kerja dalam Islam. 4 markah. Satu-satu. Etika kerja. Ingat tadi, etika kerja dalam Islam, bekerja dengan tekun, bersungguh-sungguh, ikhlas kerana Allah, sentiasa menjaga ibadat, kemudian sentiasa menjaga akhlak yang mulia. 2 syarat sah bermuamalah secara am. Dan 2 syarat sah secara am, 4 markah juga. Pertama, penjual dan pembeli mestilah seorang yang waras, seorang yang baligh. Yang kedua, barang yang hendak dijual itu mestilah milik sah penjual. Yang ketiga, transaksi itu mestilah penjual dan pembeli mestilah redha dengan urusan jualan tersebut. Seterusnya, soalan D, Ahmad membeli sebuah kereta berharga RM188,888 dengan membayarnya secara ansuran. Kunci dia ansuran selama 9 tahun melalui pembiayaan perbankan Islam. Uraikan alasan Islam mengharuskan muamalah seperti pernyataan di atas. Kunci utama ialah kerana bebas daripada penindasan. Kerana bebas daripada tiada penindasan, tiada riba. Menyebabkan, jadi kesannya apa? Kesannya dia tidak akan berlaku penganiayaan terhadap orang-orang yang miskin. Itu alasan dia. Ini soalan tahun 2017. Seterusnya kita tengok soalan 2018. Soalan 2018, ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 soalan. Ini soalan arah rendah. Ada 2, ini soalan arah rendah juga. B pun soalan arah rendah. B2 pun soalan arah rendah. C pun soalan arah rendah. D ni soalan arah tinggi. Ini soalan arah tinggi. Okay, cuba kita tengok, kita jawab. Kita buat jawapan secara ringkas. 2 konsep pemilikan harta menurut Islam. 2 markah saja. Jadi 2 isi. Konsep pemilikan harta menurut Islam, yang pertama, harta tersebut mestilah halal. Yang kedua, tidak berlaku pencerobohan. Konsep pemilikan harta mestilah halal. Dan yang kedua, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Yang ketiga, harta mestilah dibelanjakan ke jalan yang halal. Seterusnya, senaraikan 2 bentuk pencerobohan harta. Dua markah juga. Maksudnya, isi saja, isi. Pertama, riba. Yang kedua, manipulasi. Jadi dia nak bentuk ni, bentuk. Pertama, melalui penindasan seperti riba. Melalui kekerasan seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Soalan B, 1. Jelaskan 2 kesan buruk pekerjaan haram terhadap individu. Kesan buruk seperti mana yang telah kita bincang itu, pertama dia akan mendapat dosa ataupun dibenci oleh Allah. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Itu isinya. Yang kedua, jelaskan 2 cara bekerja bagi melaksanakan amanah Allah. Pertama, bekerja dengan ikhlas ataupun semata-mata kerana Allah. Yang kedua, melakukan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya, terangkan 2 keistimewaan bermuamalah secara Islam. Okay, untuk soalan keistimewaan, kelebihan ni, kita ada 1 jawapan standard yang telah kita bincang. Itu
iaitu pertama bersifat Rabbaniyah. Muamalat Islam bersifat ini 4 markah. Bersifat Rabbaniyah iaitu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bersifat syumuliyah iaitu lengkap dan sempurna yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Sebenarnya kita boleh lagi bagi bebas daripada bentuk penindasan dan kezaliman terhadap orang lain. Contohnya bebas daripada riba. Okay, soalan D. Soalan D. Encik Adam merupakan seorang graduan yang baru menambahkan pengajiannya di sebuah universiti tempatan. Beliau berminat untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan namun tidak mempunyai modal. Beliau hanya mempunyai sebuah motosikal terpakai peninggalan arwah ayahnya. Okay, cerita dia nak memulakan perniagaan. Bagaimanakah sistem muamalat Islam dapat merealisasikan impian Adam? Okey, maksudnya 4 markah. Ini soalan arah tinggi. Encik Adam ni nak berniaga tapi tak ada modal. Jadi bagaimana sistem muamalat ini dapat merealisasikan impian Adam? Pertama, Encik Adam boleh buat pinjaman di bank Islam dan untuk memulakan perniagaannya dan membayar pada setiap bulan sehingga lansai hutang tersebut. Yang pertama, jawapan pertama, mungkin kita juga boleh buat, Cik Ahmad boleh menjual motosikal. Jual motosikal peninggalan arwah ayahnya untuk dapatkan sedikit modal. Yang ketiga, Cik Ahmad juga boleh juga buat ar-rahnu, menggadaikan motosikalnya bagi mendapatkan modal. Yang keempat, Cik Ahmad boleh menggadaikan motosikal. Yang kedua, Cik Ahmad boleh mencari pelabur untuk menabur dalam perniagaan yang akan dimulakan oleh Cik Ahmad. Ini soalan tahun 2018. Seterusnya kita tengok soalan tahun 2019. Soalan 2019, soalan nombor 4, senang je. Ada berapa soalan sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan. 5 soalan. Soalan 4A, senaraikan 4 sumber harta yang halal. Ini soalan aras rendah. Soalan aras rendah. Terangkan 2 implikasi perbuatan dalam gambar 3 di atas terhadap masyarakat. Ini pun aras rendah juga. Terangkan 2 matlamat aras rendah juga. 2 perbezaan aras rendah juga. Ini aras tinggi. Amalan etika kerja Islam mampu meningkatkan produktiviti yang berkualiti. Huraikan. Kita tengok, kita buat rangka jawapan yang ringkas. Sumber harta yang halal banyak melalui perniagaan. Okay. Yang kedua, melalui kerja sendiri. Yang ketiga, melalui pewarisan. Yang keempat, melalui pemberian. Okay, bekerja, makan gaji, bekerja sendiri dan sebagainya. Banyak ni. Ini 4 markah, 4 sumber, 4 markah, maknanya satu-satu markah. Okay, gambar ni, tengok gambar, berlaku vandalisme. Vandalisme merosakkan kemudahan awam. 2 kesan perbuatan dalam nombor 3, gambar 3 ni terhadap kehidupan. Dia nak 2 kesan, 4 markah. Jadi kena ada 2 jawapan isi dan huraian. Pertama, kesan yang pertama dia akan menimbulkan merosakkan harta awam, merugikan harta. Okay? Merosakkan harta awam, kesannya merugikan negara. Yang kedua, menyebabkan orang ramai tidak boleh menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan. Menyusahkan, kesannya dia akan menyusahkan orang ramai. 2 matlamat bekerja terhadap individu ni sama dengan soalan tahun 2017, tak silap saya. Sama dengan soalan ni. Soalan 4A. Tahun 2017 sama dengan soalan 2019. Matlamat bekerja terhadap individu. Okay, untuk mendapatkan harta untuk menjara diri sendiri.
Nyatakan dua perbezaan antara bekerja sendiri dengan makan gaji. Ini perbezaan 4 markah. 4 markah. Isi huraian, isi huraian. Bekerja sendiri, keuntungannya milik sendiri. Makan gaji, keuntungannya kena berkongsi. Bekerja sendiri, masa cara bekerja terpulang kepada diri sendiri. Tapi makan gaji mesti mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh majikan. Soalan I, soalan araf tinggi. Amalan etika kerja Islam mampu meningkatkan produktiviti yang berkualiti. Huraikan. Dia nak, ini 4 markah. Kena ada isi. Pertama kena ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi nak etika kerja Islam. Pertama kita ambil bekerja dengan ikhlas. Bagaimana bekerja dengan etika kerja Islam? Yang pertama kita ambil ikhlas. Bekerja dengan ikhlas kerana Allah SWT. Isi huraian dia menyebabkan seorang itu bekerja dengan tekun dan tidak mencuri tulang. Bagaimana dapat menghasilkan? Kesannya dia akan dapat mutu kerja yang dihasilkan itu akan berkualiti. Dan dengan secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti yang berkualiti. Ini soalan tahun 2019. Jadi kita telah membincangkan secara detail soalan-soalan yang telah ditanya dalam peperiksaan bagi tahun 2016 sehingga tahun 2018, 2019 bagi soalan nombor 4. Itu saja untuk kali ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kelemahan saya minta maaf. Jika terdapat sebarang kesilapan. Dan kita akhiri majlis kita, pertemuan kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.